Hai, nama saya Muhammad Imran bin Samsul. Saya dari DPP 4M. Nombor kad matrik saya 190701883. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nur Azri binti Ilyas. Nombor matrik saya 19040192 dan saya daripada DPP 4. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aiman bin Azizi. Takkan tak kenal lagi. Nombor matrik saya 1904070248. Saya daripada program Diploma Perniagaan DPP 4. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nunisha Shakira binti Zulkarnain. Nombor matrik saya ialah 19040261. Okey, saya nak cakap pasal pengenalan. Penjelasan lah. Okey, Tenaga Nasional Berhad ni ialah sebuah syarikat bekalan tenaga elektrik Malaysia yang beribu pejabat di bangsa Kuala Lumpur. Dia ditubuhkan pada tahun 1990 melalui Perswastaan Lembaga Elektrik Negara LLN dalam singkatan. Okey, aset perniagaannya dianggarkan sejumlah 99.3 bilion. Bilangan pelanggannya meningkat sebanyak 84 juta pelanggan di Semenanjung, Malaysia kecuali Sarawak dan Timur Negeri Sabah melalui Sabah Electricity. Perniagaan terasnya ialah untuk menjana, menghantar, membagi tenaga elektrik ke seluruh Malaysia. TNB juga merupakan mengendali grid nasional iaitu talian penghantaran elektrik ke seluruh negara. Talian ini terdiri dari talian 132 kV, 275 kV dan 500 kV. TNB melalui anak-anak syarikatnya juga terlibat dalam pembuatan alat ubah, alat switch voltage tinggi dan kabel sebagai pakar runding di dalam bidang seni bina awam dan elektrik dan menyelenggara dan membaiki peralatan elektrik dan sebagai pakar pengurusan projek. Kedua, latar belakang. Jabatan Bekalan Elektrik telah ditubuhkan di bawah Akta Bekalan Elektrik 447/447 pada 1 Disember 1990. Alhamdulillah. Sebagai sebuah badan kawal selia industri bekalan elektrik apabila lembaga elektrik negara diswastakan menjadi Tenaga Nasional Berhad TNB. Jabatan ini juga mengambil alih fungsi dan tugas Jabatan Jemaah Pereksa Elektrik yang sebelum ini bertanggungjawab ke atas keselamatan elektrik di negara ini. Jabatan Bekalan Elektrik ditubuhkan dengan jumlah penjawatan sebanyak 151. Pada bulan April 1993, satu Jabatan Bekalan Gas ditubuhkan untuk mengawal selia industri pengagihan gas di Semenanjung Malaysia. Ketua Pengarah Bekalan Elektrik telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Bekalan Gas. Akta Bekalan Gas 1993 telah ditawarkan pada 4 Februari 1993. Ketiga, Carta Organisasi. Okey, Carta Organisasi merupakan jawatan-jawatan dia lah yang berada di TNB sekarang, yang bekerja di TNB, yang ada pangkat-pangkat TNB. Anggota lembaga, Lembaga Pengarah KTNB Travels and Tours Sdn Berhad. Kemudian yang kedua, Lembaga Pengarah Coptown Solutions Sdn Berhad. Okey, kemudian jawatan kuasa audit dalam, jawatan kuasa syariah. Okey, kemudian Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan pula, dia ada 4 jawatan. Ketua Pegawai Sokongan Operasi, Ketua Pegawai Hal Ehwal Kata Syariah, Ketua Pegawai Komersial, Anak Syarikat. Okey, untuk ahli Lembaga Tenaga Nasional Berhad ialah yang diketuai oleh Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif iaitu Datuk Seri Diraja Madzir Khalid
Di bawahnya pula kita ada pengarah eksekutif bukan bebas iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Tun Azizan atau dia digelar sebagai CEO atau Presiden di TMB di situ. Okey, di bawahnya lagi dia ada pengarah bebas bukan eksekutif iaitu terbahagi kepada 7 orang. Yang pertama iaitu Gopala Krishnan anak lelaki K. Sundaram. Yang kedua dia ada Ong Ailin. Yang ketiga dia ada Nur Aini Cik Dan. Yang keempat dia ada Juniwati Rahmat Hussein. Yang kelima dia ada Datuk Roslina Zainal. Yang keenam iaitu Datuk Irnawawi Ahmad. Yang ketujuh Datuk Rasiwandran anak lelaki Narayanan. Di bawahnya lagi mereka ada pengarah bukan bebas bukan eksekutif iaitu yang pertama Amran Hafiz bin Afifuddin dan yang kedua ada Datuk Asri bin Hamidin atau Hamidun dan yang terakhir sekali iaitu Azmin bin Ishaq. Dia digelar sebagai pengarah ganti kepada Datuk Asri bin Hamidin iaitu yang kedua tadilah. Okey. Jadi itu untuk ahli lembaga. Kita akan pergi ke pasukan pengurus pula. Pasukan pengurus yang diketuai sebagai Presiden atau Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Di bawahnya pula dia ada Ketua Pegawai Korporat iaitu Datuk Wira Roslan bin Abdul Rahman. Di bawahnya lagi dia ada Ketua Pegawai Ketua Pegawai Penjanaan Tenaga di situ iaitu Datuk Haji Nur Azman bin Mufti. Yang kedua, dia ada Ketua Pegawai Rangkaian Pengedaran iaitu Datuk Ir Baharin bin Din. Yang ketiga, dia ada Ketua Pegawai Runcit. Di mana nama tersebut adalah Datuk Ir Megat Jalaluddin bin Megat Hassan. Yang keempat, iaitu Ketua Pegawai Grade yang diketuai oleh Datuk Ir Haji Husaini bin Husain. Yang seterusnya, dia ada Perniagaan Teras. Iaitu yang pertama, Ketua Pegawai Kewangan iaitu yang telah dilantik oleh Nazmi bin Othman. Yang kedua, mereka ada Ketua Pegawai Sumber Manusia iaitu Iwan Azlan bin Mukhtar. Yang ketiga, mereka ada Ketua Pegawai Perolehan iaitu Amir Mahmud Abdullah. Seterusnya, mereka juga ada Ketua Strategi dan Pegawai Pengawal Selia iaitu Datuk Fazlur Rahman bin Zainuddin. Yang kelima, mereka ada Ketua Pegawai Maklumat iaitu Datuk Haji Fazli bin Ibrahim. Yang keenam, mereka ada Ketua Penyelesaian Perniagaan Global yang diketuai oleh Muhammad Arif bin Zainal. Yang ketujuh, mereka ada Ketua Pegawai Pengurusan Anak Syarikat iaitu diketuai oleh Lim Fo Yin. Yang kelapan, mereka ada Ketua Pegawai Antarabangsa iaitu Syahazwan Haris. Dan akhir sekali mereka ada Setiausaha Syarikat TMB iaitu Nur Azni binti Muhammad Isa. So itu untuk pasukan pengurus. Kita pergi ke visi misi bagi TMB tahun 2020. Okay, visi bagi TMB adalah menjadi koperasi berprestij berteraskan kecemerlangan, perniagaan dan perkhidmatan. Bagi misinya pula adalah mereka beriltizam atau kami beriltizam untuk meningkatkan perkhidmatan produk dan perniagaan untuk kepentingan ekonomi anggota, pekerja dan pemegang berkepentingan selaras dengan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Namun begitu, maklumat TMB pula adalah pertama, memastikan perkhidmatan dan produk yang berkualiti. Yang kedua, mengurus kewangan dengan efisien. Yang ketiga, mengamalkan urusan perniagaan yang berhemah dan tulus. Yang keempat, memperkasa budaya berkompetensi tinggi dan saling membantu. Yang kelima, menjamin pulangan pelaburan yang terbaik. Dan bagi akhir sekali iaitu nilai bagi tenaga nasional berhad ada 4. Iaitu yang pertama, integriti. Yang kedua, profesional. Yang keempat, mesra. Maafkan saya, yang ketiga mesra, yang keempat kerja berpasukan. Itu merupakan visi, misi, maklumat serta nilai yang diamalkan oleh TMB. Sekarang saya akan pergi kepada profil korporat TMB. Okey, Tenaga Nasional Berhad adalah utiliti elektrik yang terbesar di Malaysia dan syarikat utiliti terkemuka di Asia Tenggara dengan kehadiran antarabangsa di United Kingdom, Kuwait, Turki, Arab Saudi, India dan Indonesia juga.
Sejak penyelesaian kami pada 28/1992 mengikut kajian, mereka berkembang dari kekuatan untuk menjadikan utility yang responsif terhadap keperluan pihak berkepentingan dan juga pasaran. Dalam usaha mereka, diorang didorong oleh kepercayaan tegas bahawa mereka mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki kehidupan rakyat Malaysia. Oleh hal demikian, mereka berharap dapat terus memastikan hari esok yang lebih baik dan lebih cerah untuk kita semua ni lah sebagai masyarakat yang mengguna. Namun hal demikian, asas pelanggan iaitu sebanyak 9.2 juta pelanggan di semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan, iaitu dilaporkan pelanggan mereka terdiri terutamanya dari pelanggan komersial, industri dan kediaman. Pelanggan industri mereka terlibat dalam pembuatan barang dan perkhidmatan. Walaupun mereka merupakan segmen terkecil dari pelanggan mereka, mereka juga menyumbang sebahagian besar penjualan elektrik mereka. Pelanggan komersial mereka adalah sumber penjualan elektrik kedua terbesar mereka, menjalankan aktiviti perniagaan dan komersial yang mendorong ekonomi mereka. Pelanggan kediaman mereka mewakili majoriti 31.7 juta penduduk Malaysia. Sebagai pasaran terbesar mereka mendorong untuk memberikan keunggulan dalam produk dan perkhidmatan. Tujuannya adalah bersama-sama mereka mencerahkan kehidupan melalui penyelesaian inovatif dan berkelanjutan ke arah dunia lebih baik. Aspirasi TNB menjadi penyedia utama penyelesaian tenaga lestari di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Dan akhir sekali, nilai teras yang diamalkan oleh TNB adalah integriti, kolaboratif, profesionalisme, tumpuan pelanggan, pemikiran maju dan akhir sekali adalah perhatian. Perniagaan yang dijalankan oleh Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB menjalankan perniagaan dengan menyediakan perkhidmatan bekalan tenaga elektrik kepada seluruh bangunan di Malaysia. Perniagaan terasnya ialah menjana, menghantar dan membahagi tenaga elektrik ke seluruh Malaysia, dan ia merupakan pengendali grid nasional iaitu talian penghantar dengan menggunakan yang terdiri dari 132 kV, 275 kV dan 500 kV. TNB telah memperolehi pegangan equity dalam entiti berkaitan kuasa di India, Turki dan United Kingdom. Menjalankan perniagaan yang akan meletakkan kedudukannya sebagai peneraju tenaga diperbarui di ASEAN, menerusi penawaran pelbagai produk dan perkhidmatan yang mampu memenuhi kehendak pelanggan dari segi penjanaan tenaga bersih, teknologi rumah pintar dan keefisien tenaga. Tanggungjawab sosial korporat. Sebagai syarikat elektrik terbesar di negara ini, TNB telah mengambil peranan sebagai powering the nation, dan ini menjadi asas teras dasar tanggungjawab korporat syarikat. Bagaimanapun tanggungjawab korporat di TNB melangkaui misi utamanya. Kami percaya dalam memperkasa masyarakat, menghijabkan bangsa, memupuk semangat kerja yang rancak dan juga menetapkan standard di pasaran. Tanggungjawab korporat terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu memperkasakan masyarakat, menetapkan standard di pasaran, menghijaukan negara dan memupuk tempat kerja yang rancak. Yang pertama ialah memperkasakan masyarakat. Inisiatif jangkauan masyarakat TNB telah berkembang untuk merangkumi mengangkat kehidupan orang-orang yang kurang bernasib baik, mempromosikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualiti dan mengembangkan bakat sukan negara. Selain itu, tanggungjawab sosial korporat ialah menetapkan standard di pasaran. TNB adalah peneraju pasaran tenaga di Malaysia, dan dalam peranan ini bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan penyediaan elektrik sejagat kepada semua masyarakat di Malaysia. Di samping menyokong pengembangan tenaga, boleh diperbarui untuk menjaga kelestarian bekalan. Menyedari tanggungjawab untuk mempertahankan tahap perkhidmatan yang tinggi. Secara berkala, pihak komunikasi dengan pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklum balas mereka, memasukkannya ke dalam strategi perniagaan TNB. Yang ketiga, menghijaukan tenaga. TNB selalu menghormati lingkungan dan telah menetapkan tanda aras industri
dalam penggunaan teknologi canggih untuk meminimumkan pencemaran dari tanamannya. Oleh kerana isu-isu mengenai perubahan iklim global menjadi lebih mendesak, perusahaan telah meningkatkan usaha untuk mengurangkan pencemaran karbon sambil meningkatkan warisan semula jadi negara. TNB dipandu dalam inisiatif ECO oleh Dasar Tenaga Hijaunya yang diperkenalkan pada tahun 2011 yang menyatakan TNB berkomitmen untuk mendukung agenda hijau nasional dan dengan menerapkan operasi yang lestari, efisien dan memberikan tenaga hijau melalui penerapan teknologi dan pelaburan yang sesuai. Dua loji tenaga TNB telah mendapat pujian antarabangsa untuk teknologi bersih dan kerana menyokong kehidupan liar. Dan yang terakhir, memupuk tempat kerja yang rancak. TNB percaya pekerjanya adalah asetnya yang paling berharga dan memupuk persekitaran kerja yang mencabar dan bermanfaat untuk mengeluarkan potensi penuh dari tenaga kerjanya yang berjumlah seramai 34,000 orang. Program latihan sistematik dan peluang pengembangan kerjaya wujud berdampingan dengan persekitaran kerja yang selamat dan sihat, skema pampasan dan faedah yang menarik, dan keseimbangan kehidupan kerja untuk memastikan semangat, mengekalkan semangat dan motivasi yang tinggi. TNB mengiktiraf pekerja cemerlang di Meritorious Service Award yang diadakan di peringkat korporat dan bahagian dalam TNB. Di sini saya nak terangkan tentang dapatan kajian atau hasil kajian penilaian terhadap syarikat. Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan perubahan iklim dalam sektor tenaga boleh diperbarui adalah untuk meningkatkan gabungan tenaga berasaskan fosil dan RE daripada 2% kepada 20% dalam tempoh 2025 hingga 2030. Oleh itu, pada tahun fiskal 2017, keuntungan bersih tenaga nasional menurun sebanyak 14.9% kepada RM1.96 bilion pada suku ketiga yang berakhir pada 31 Mei 2017 akibat peningkatan pembelanjaan cukai tertunda. Seterusnya, syarikat itu telah mencatatkan keuntungan operasi yang lebih rendah sebanyak RM1.49 bilion pada suku semasa berbanding RM2.01 bilion pada suku sebelumnya, dengan penurunan sebanyak RM537.9 juta terutamanya sebab perbelanjaan operasi tinggi. Bagaimanapun, jualan elektrik pada 3 bulan pertama tahun ini telah stabil pada RM11.78 berbanding RM12.03 bilion pada suku pertama 2019. Margin EBITDA meningkat sebanyak 3.8% tahun ke tahun berikutan. Bagi rumusan pula, semua pengguna data mesti mematuhi kod tata amalan sebagai pembekal tenaga elektrik bersepadu. TNB iaitu Tenaga Nasional Berhad akan terus melaksanakan peranan penting bagi kemajuan negara dan membina tenaga yang lebih bagus pada masa yang akan datang.